Allahu 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 Allah. Kita ingin lihat apakah sinopsis bagi halaman yang ke-41. Baik, jadi daripada halaman 41 mula daripada ayat 249 hingga 252, sebenarnya kita akan menyambung kepada episod seterusnya, penutup kepada kisah Talut yang akan bersemuka dengan tentera Jalut, ya, ujian yang diberikan kepada para pengikut Talut, bagaimana Talut menentukan pengikut ataupun ahli tenteranya adalah yang betul-betul kuat dan jumlah yang besar dikalahkan oleh jumlah yang kecil. Itu adalah satu mesej besar kepada kita semua bahawa bukan kuantiti yang penting tetapi bantuan daripada Allah kepada orang-orang yang ingin beriman, yang ingin meminta pertolongan untuk berjaya di dunia ini, insya-Allah. Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Bawa kita kepada resolusi kita 3 perkara. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesabaran, ya, dikuatkan pendirian, berjuang dan mendapat pertolongan menghadapi ujian yang ada. Ini yang kita belajar daripada ayat 250, doa yang kita baca sebentar tadi. Yang kedua, bina iman agar diberi bantuan oleh Allah ketika memimpin. Kerana dengan keimanan itu kita menjadi orang yang bersabar. Allah berjanji, wallahu ma'as sabirin, pemimpin yang bersabar, pemimpin yang memimpin tanpa membuat kerosakan, insya-Allah Allah bersama. Dan yang ketiga, mohon pada Allah agar kerosakan tidak berlaku dalam keluarga dan organisasi kita. Kita doa moga-moga Allah akan pimpin negeri dan negara ini daripada pemimpin yang merosakkan, yang tidak membawa keamanan kepada rakyat, tetapi keamanan yang bergantung kepada Allah yang pemberi keamanan, insya-Allah. Kataan yang kita nak belajar sebentar tadi, mari kita sama kita lihat syariba, ya, shin ra ba, ya, sebagai perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Berulang 39 kali di dalam al-Quran, ya, namanya syariba, iaitu minum, Ustaz, ya. Mudah saja minum daripada air ini tadi. Tapi ini adalah ujian yang besar kepada tentera Talut. Jadi dalam kehidupan kita ini disiplin amat penting. Disiplin amat penting, dan perkataan yang kita belajar ini, syariba ini adalah ujian disiplin yang diberikan kepada siapa? Kepada tentera Talut, agar mereka menjadi orang yang sabar, agar mereka ini thabbit aqdabana, iaitu teguh kaki mereka, tidak lari daripada perjuangan dan menjemput pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya amalan-amalan kita yang kecil-kecil, Ustaz, ya, cara minum kita, makan kita, solat kita, cara bercakap kita, semua ikut disiplin. Semua itu penting kerana ia melatih kesabaran. Yang kedua, mengukuhkan pendirian kita dalam berjuang, tak lari, tidak give up. Dan yang ketiganya adalah kita menjemput pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak masuk sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan berkenaan dengan apa yang disebut sebagai makhraj huruf dan bilangan huruf hijaiyah. Makhraj ialah tempat, kalau dalam bahasa ialah maksud tempat keluar. Istilah ilmu tajwid, makhraj ialah tempat ataupun kita menahan ataupun menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Itu maksud makhraj. Bila kita letak setiap huruf, dia ada tempat-tempat dekat mana kita nak tahan udara tu, kat mana kita nak sekat suara tersebut. Di mana itulah setiap huruf Al-Quran, alif, ba, ta sampai ya tu, dia ada tempat duduk dia, tempat keluar masing-masing. Bila kita kenal, insya-Allah kita akan lebih fasih, lancar membaca Al-Quran. Kemudian huruf hijaiyah menurut jumhur para ulama ada berjumlah 29 huruf. Berjumlah 29 huruf. Bermula daripada alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampailah kepada lam, alif, ya. Yang kita sebut alif, ba, ta, alif di situ, kata para ulama, alif di situ ialah disebut alif majazan, iaitu alif yang dikenali sebagai hamzah. Hakikat alif itu adalah hamzah yang kita sebut a'udzu, yang kita sebut idza, hamzah yang berfungsi sebagai hamzah. Yang alif tu di mana? Kalau kita lihat dua huruf sebelum akhir itu, lam alif. Kenapa disebut lam alif? Yang disebut lam alif itu, alif di situ adalah alif yang mesti didahului oleh huruf lain. Seperti di situ ada la, lam alif tu la, alif itu adalah
huruf yang dipanjangkan dan mesti didahului huruf yang berbaris di atas. Seperti mana kita baca qala, kenapa qaf itu dipanjangkan? Kerana ada alif. So alif yang disebut alif yang bermaksud alif itu adalah alif yang berada di pada susunan yang ke-28 huruf, iaitu lam alif. Ya adalah huruf yang ke-29. So para ulama susung alif satu, ba, ta, tha mengikut bentuk-bentuk huruf itu. Ba, ta, tha satu bentuk, yang mana ba itu diletak titik bawah, ta ada 2 titik di atas, tha diletakkan 3 titik di atas. Kemudian disusun jim, ha dan kha. Jim ada titik, ha tidak ada titik, kha ada titik di atas. Semua itu para ulama seperti Syekh Nasrul Ibn Asim menyusun huruf-huruf itu mengikut bentuk-bentuk huruf sampailah pada apa? Ta dengan za, ain dengan ghin, qaf dengan kaf, kaf dengan lam. Last sekali min, nun, waw, ha, lam, alif, ya itu tidak ada bentuk yang sama. Sebab tu disusun dekat-dekat supaya kita mudah membezakan huruf di antara huruf yang lain. Contoh sa dengan dad, nak beza mana? Huruf yang sama tapi ada titik di atas dad. Sa tidak ada titik. Maka disusun mengikut kemudahan dan juga bentuk-bentuk huruf itu untuk mudah kita mengenali, membezakan huruf-huruf yang ada rupa yang dekat-dekat yang sama. InsyaAllah kita akan memperpanjangkan lagi pada hari esok berkenaan dengan ilmu tajwid. Terima kasih.